Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebenar-benarnya hipnosis adalah merupakan satu teknik rawatan yang digunakan oleh ramai juga orang-orang Islam di Malaysia dan di negara-negara lain. Malangnya mereka tidak mengetahui secara pasti apakah sebenarnya kaedah hipnosis ini. Bagi siapa yang mengetahui dan memahami secara terperinci, tentu tidak akan terperanjat kalau saya katakan bahawa kaedah hipnosis atau hipnosis itu adalah satu kaedah yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah. Saya katakan begitu kerana hipnosis sebenarnya menggunakan kaedah sihir, yaitu sihir pukau. Tetapi mereka yang mendakwa sebagai pakar-pakar hipnosis tidak ada mempunyai asas sama sekali tentang sihir. Sebab itulah mereka terus mempertahankan kebenaran hipnosis. Kalau kita ingin mengetahui secara jelas bahawa hipnosis itu mengandungi unsur-unsur sihir yang boleh membatalkan akidah kita, marilah kita telitikan dari manakah asal usul hipnosis ini. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan saya kesempatan, sebaik-baik kesempatan, yaitu pada tahun 60. Ketika itu saya berumur 20-an. Saya ketika itu belajar di Kolej Islam Melaya Kelang. Ketika itu saya menemui sebuah buku yang bertajuk Hipnosis dalam bahasa Indonesia. Dan saya cukup berminat dengan buku ini, sehingga saya baca berkali-kali. Daripada buku inilah saya dapat maklumat awal tentang hipnosis. Hipnosis di dalam buku itu diterangkan bahawa hipnosis sebenarnya berasal daripada amalan sami-sami Hindu, yaitu sami-sami Hindu yang telah melakukan pertapaan yoga. Kita perlu mengetahui apa itu pertapaan yoga. Setengah sami-sami Hindu melakukan pertapaan yoga dalam masa beberapa hari, seperti 7 hari atau lebih. Ada pantang larangnya dan ada bacaan-bacaan mantra. Kalau 7 hari misalnya, mereka tidak boleh makan itu, makan ini. Malam tidak boleh nampak api. Mantra masih terus dibaca. Dan tujuan mereka melakukan pertapaan yoga ini bermacam-macam. Ada yang
maukan kekuatan, ada yang maukan ilmu, ada yang maukan kebolehan kasyaf, nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Ada yang mau mempunyai daya telekan yang jauh, dan begitulah seterusnya. Jadi di antara sami-sami Hindu yang melakukan pertapaan yoga, ada yang diberi, ada yang mendakwa berjaya, boleh menguasai minda seseorang, boleh membaca apa yang ada dalam minda orang lain, dan seterusnya. Di hasil daripada pertapaan yoga inilah maka timbullah berbagai ilmu sihir. Antaranya ialah sihir pukau, yang akhirnya amalan sami-sami Hindu yang melakukan pertapaan yoga ini sangat mempengaruhi dan menjadi minat setengah orang-orang Eropah pada awal abad 20. Lalu orang-orang Eropah yang berminat dengan kaedah-kaedah ini terus dimajukan, dan akhirnya secara ringkas terbentuklah istilah hipnosis. Hipnosis ini berasal, kalimah hipnos adalah bermakna Tuhan. Tuhan sembahan orang-orang Greek yang tidur. Jadi hipnosis artinya Tuhan yang tidur. Jadi dengan sendiri amalan hipnosis ini ialah amalan menidurkan orang. Amalan menidurkan orang, melupakan ingatan seseorang.